sukan di Malaysia melalui fasa pengembangan dan pembangunan yang rancak. Pada era sebelum kemerdekaan, sukan seperti badminton, bola sepak dan juga olahraga banyak mengharumkan nama negara dengan pencapaian yang memberangsangkan. Beredar kepada tahun 1998, sukan yang boleh dianggap baharu atau kurang popularnya pada rakyat Malaysia seperti bowling, squash dan juga terjun mula mendapat perhatian. Kini, tumpuan berarah kepada sukan pemotoran, ekstrim sukan dan juga yang terbaru adalah e-sukan. Ke arah pembangunan sukan yang meningkat naik, e-sukan juga mendapat perhatian semua lapisan masyarakat apabila beberapa rakyat Malaysia mula mengharumkan nama negara dengan permainan seperti Mobile Legends Bang Bang dan juga PUBG Mobile. Driver pakai tu bangsa. Campur dia akan spray and pray sekarang ni. Style macam kita pakai 40 bulan dia ada extra magazine. Satu lagi play dan berani. Duduk yang terus merusuhkan apa dekat sini, tapi mereka masih lagi backup. Man Parang angkat kereta. Man Parang akan maju ke hadapan. Mungkin dia akan berhenti sebentar saja lagi. Dia sebenarnya pergi ke arah Arab EVOS. Backup ada di belakangnya dekat sini. Dia langgar, dia turun ke bawah. Dia marah. Dia tengok. Walau 9 kilo ke Yudu Gang Top 10 kilo sekarang ini. Mungkin killer ke-11 kalau mereka boleh jatuhkan Bravo. Mereka Justru menjadi persoalan dan kerisauan kami para guru-guru adalah sejauh mana fokus anak-anak pelajar kita pada segi sukan dan juga pembelajaran, terutamanya e-sukan. Soalan ini akan terungkai pada video lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi bin Muhammad Syahir. Saya berumur 14 tahun dan saya bermain game Mobile Legends Bang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Hasbi bin Harman. Umur 15 tahun. Jenis game yang dimainkan PUBG Mobile. Saya mula berkecimpung di dalam game Mobile Legends ni sewaktu saya berumur 14 tahun. Ketika itu saya melihat bapa saudara saya bermain game dan saya mula minat dan tertarik terhadap game tersebut. Aku start main game ni masa aku form 2. Kira tahun lepas 14 tahun lah. Ya, macam aku start main ni, aku tengok kawan aku, adik lah. Time tu aku pergi rumah dia. Aku tengok dia main PUBG Mobile. Aku macam tertanya game apa tu kan. Sebab time tu aku main ML, aku main Mobile Legends. Kira tanya-tanya start pada situ dia macam terinspirasi lah nak main game tu sekali dengan dia. Antara kejohanan ataupun tournament yang pernah saya sertai ialah sewaktu saya berumur 15 tahun. Saya dan kumpulan saya telah menyertai kejohanan di UM. Ketika itu kami melepasi pusingan pertama. Sepatutnya waktu tu memang keyakinan kami sangat tinggi lah. Sepatutnya boleh menang, tapi malam tak berbau. Kami pergi untuk bermain MOBA dan pulang dengan meminum boba. Dan seterusnya, kejohanan seterusnya ialah kejohanan yang telah dianjurkan oleh Mobile Legends itu sendiri, iaitu Mobile Legends League. Ketika itu saya dan skuad saya lah menyertai kejohanan tersebut dan kami berjaya melepasi pusingan pertama, pusingan kedua dan sampailah ke separuh akhir. Tetapi ketika itu mungkin kami kekurangan skill ataupun ada benda yang perlu diperbaiki, kami tewas lah di situ. Nak kata main tournament ni banyak tournament. Yang first dia Ratas Production. Yang mana time tu kami first tournament, kira tak ada pengalaman kan. Saja try masuk fun kan. Waktu tu boleh lah start game, kira qualifier kan. Kami dapat nombor 5, kira layak untuk semifinal lah. Time semifinal tu tak ada luck lah.
Ya, tournament kedua pula Gaming for Humanity nama dia. Yang mana time tu kami start belajar untuk main barbar lah, barbar. Kiranya rusuh kan. Main secara agresif lah. Time tu kira biasa kita belajar kan, daripada kesilapan kan. Tapi kami time tu kami tak menang lah. Ya, tournament ketiga pula yang dianjurkan oleh sekolah aku punya asrama yang dulu kan. Yang ni kami menang lah, kami dapat nombor 1 Johan. Okay, next tournament pula yang akan datang pada 28 Oktober ni kan, iaitu nama dia Kiara Esport. So yang ni tournament ni dia mewakili sekolah. Kekerapan saya bermain game kalau ketika waktu sekolah, ketika pulang daripada sekolah di rumah, saya akan bermain sekitar lepas asar, iaitu sekitar pukul 5 sehingga pukul 6. Dan apabila ketika cuti hujung minggu, saya akan bermain sekitar 5 jam ke 6 jam gitu. Tapi bukan semestrik. Dia akan ada sejam. Kayaknya kalau waktu pagi sekitar pukul 9 sampai pukul 10. Kita kena belajar. Lepas tu baru sambung balik. Macam itulah kehidupan saya. Ya, kekerapan seharian aku main game kan. Contoh kalau asrama, kalau sekolah kan, waktu sekolahan kan, aku main waktu balik. Lepas tu malam tu memang tak buat. Kira kalau macam cuti lah kan, waktu tu memang aku main maybe sehari tu 6 jam lah. Tapi tak straight lah. Bagaimana saya membahagikan masa untuk saya belajar dengan main game? Macam saya cakap tadi, waktu sekolah saya akan main, bukan waktu sekolah, balik dari sekolah saya akan bermain sekitar pukul 5 sehingga pukul 6. Dan pada waktu malamnya saya akan fokuslah untuk belajar, sebab keluarga saya memang waktu malam tidak akan sentuh phone. Kayaknya sesi bersama keluarga ataupun belajar lah. Dan pada waktu cuti pula saya akan, macam kalau bermain game saya akan main sejam. Dan kalau waktu belajar saya akan main setelah saya bermain game ataupun ketika waktu malam lah, saya akan utamakan belajar ni semua waktu malam. Sebab waktu tu lah rasa aman sikit lah, tak terganggu. Aku bahagikan masa main aku dengan belajar ni, kalau contoh aku cakap tadi time sekolah aku main kan, lepas balik aku main kan. Malam tu aku study juga. Waktu cuti pula aku main game juga, tapi kerak kan. Tapi study tu still ada. Maybe lepas isyak kan. Lepas isyak tu aku study lah dalam sejam setengah aku tu. Kira tak miss lah kan study tu juga, sebab kita sebagai seorang pelajar kan kena belajar juga, bukan kira main game je kan. Yang penting takat lo tak pernah miss lagi lah, tinggal jaga lo. Tasmik pun takat lo tak miss lagi dengan sabalan. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita dapat tengok perkongsian dua orang sahabat kita mengenai dengan permainan yang dipanggil sebagai video game, yang mana menjadi kegilaan anak-anak muda terutamanya pada zaman sekarang ini. Jadi kesimpulan yang ana boleh kongsikan untuk para penonton sekalian, dalam permainan video game ini bukan kesemuanya dikatakan membawa kepada kesan negatif. Tidak semuanya. Ada juga perkara yang boleh dijadikan sebagai positif untuk diri kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berhibur tidak dilarang di dalam Islam kerana hiburan itu indah. Tetapi apabila kita salah memilihnya, maka akan membuat kita jadi bersalah. Maka dalam permainan video game khususnya pada hari ini, anak-anak muda sekalian harus pandai ataupun harus reti membezakan di antara yang baik dan yang buruk, ataupun tahu membezakan di antara kesan positif dan negatif terhadap permainan tersebut. Jadi antara nasihat yang anda boleh kongsikan ataupun tips-tips yang anda boleh kongsikan kepada penonton sekalian, terutamanya kepada anak-anak muda yang sedang bergiat bermain game online pada kali ini, antara nasihat yang anda boleh kongsikan untuk penonton sekalian,
apabila kita cuba melibatkan diri kita dengan permainan game ini, tidak kiralah apa-apa permainan sekalipun, maka perkara pertama yang perlu kita lihat ialah berkaitan dengan masa. Kerana masa ini amat penting untuk diri kita. Dengan masa yang Tuhan berikan kepada kita selama 24 jam sehari, masa itu kita perlu bahagikan yang manakah perlu didahulukan dan yang mana tidak perlu didahulukan. Jadi tidak salah untuk kita mengambil peluang ataupun menggunakan masa seharian kita sekurangnya setengah jam ataupun sejam untuk bermain game. Itu tiada masalah kerana benda tersebut menjadi hiburan untuk diri kita. Yang menjadi masalahnya ialah apabila kita menggunakan 3 daripada 4 masa seharian kita untuk menghabiskan masa bermain game. Itu yang menjadi masalahnya. Dan apabila kita bermain game itu, kita perlu ada kawalan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Iaitu biarlah diri kita sendiri yang mengawali ataupun mengawasi game tersebut. Jangan biarkan game itu mempengaruhi minda kita, menyebabkan kita dikawal oleh game tersebut. Jadi benda itu kita tidak mahu. Kemudian yang terakhir yang anda boleh kongsikan tips untuk bermain game, iaitu manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kita boleh lihat dalam dunia hari ini, permainan game itu telah jadi seolah-olah satu kerjaya ataupun satu pekerjaan yang mana dengan game itu kita boleh mendapat wang ataupun dikatakan mendapat gaji bulanan. Jadi gunakan manfaat sebaiknya, tapi jangan lupa permainan yang kita nak main itu pertamanya mestilah jauh daripada unsur-unsur haram, unsur-unsur maksiat dan leka sehingga menyebabkan kita meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah dan melakukan perkara yang dilarang olehnya. Waliyadzubillah. Jadi setakat itulah perkongsian ana pada kali ini yang dapat dimanfaatkan. Moga-moga beroleh manfaat untuk penonton sekalian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mobile Legends. All troops deployed. First blood. Double kill. Kata halu asik. Kami pergi untuk bermain boba. Saya akan main ketika ya, Assalamualaikum. Apa? tapi malam tak berbau. Jadi kami pergi untuk bermain boba, jadi Mak sekali macam mana lah. Sidang penonton sekalian. Okey, last. Okey, last. Kalau kamu tidak menggunakan dengan sebetulnya, maka dia akan Allah,